Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit mengenai aktiviti tali tinggi ataupun disebut sebagai abseiling. Baiklah, pertama sekali mari kita lihat definisi tali tinggi ataupun abseiling. Aktiviti abseiling ini juga dapat didefinisikan sebagai pergerakan seseorang yang turun dari tempat yang tinggi ke bahagian bawah dengan menggunakan peralatan keselamatan. Dan aktiviti ini juga boleh disebut sebagai rappelling. Baiklah, kita beralih kepada peralatan yang diperlukan semasa aktiviti abseiling. Yang pertama sekali iaitu harness yang diletakkan pada bahagian badan. Dan yang kedua, chuck ataupun chuck bag yang diperlukan untuk tangan kita supaya tangan kita tidak mudah tergelongsor sewaktu memegang tali, ataupun kita boleh gunakan glove. Dan yang ketiga iaitu climbing shoes yang diperlukan sewaktu mendaki. Dan yang keempat, helmet. Yang kelima, carabiner. Dan yang keenam, belay devices iaitu seperti figure of 8. Figure of 8 ni sangat penting, dan juga reverse saw, smart belay dan sebagainya lah. Dan ada beberapa lagi alat. Dan yang seterusnya, quick draw. Dan juga tali yang disebut sebagai sling ataupun runner. Dan terakhir iaitu tormentor rope. Baiklah, seterusnya contoh ikatan dan fungsinya. Yang pertama, simpul manuk. Yang mana simpul manuk ni kita biasa gunakan pada permulaan ikatan. Dan dalam aktiviti abseiling ni dia digunakan untuk mengikat tali utama pada dahan ataupun pokok. Dan yang kedua, simpul tindikasi. Simpul tindikasi ni digunakan pada ikatan tali keselamatan yang dipasang pada bahagian dada, dan simpulan ini tidak terjerut walaupun dikenakan regangan yang tinggi. Dan yang ketiga, ikatan bunga getih. Ikatan bunga getih digunakan untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besar. Manakala ikatan bunga getih berganda pula menjadikan ikatan tersebut lebih selamat. Jadi maksudnya fungsi kedua-dua ikatan bunga getih tersebut adalah sama. Dan ikatan bunga getih ni mudah dilakukan dan senang juga dibuka. Oleh itu dia digunakanlah dalam aktiviti abseiling. Dan yang ketiga, simpul buayan. Simpul buayan ni digunakan untuk membuat tangga tali, yang mana batang kayu akan digunakan sebagai anak tangga diikat pada tali dengan menggunakan simpul buayan. Dan simpul buayan ini juga dapat menahan kayu daripada tergelongsor. Oleh itu, simpul buayan digunakan semasa aktiviti abseiling. Salam sejahtera. Aktiviti tali tinggi. Keselamatan adalah sangat penting. Ya, kita akan berkongsi abseiling. Ya, pertama sekali, helmet. Yang kedua, hand gloves. Yang ketiga, harness. Yang keempat, hardware. Figure of 8 yang saya gunakan hanger untuk buat, dan carabiner. Ya, hardware sangat penting. Okay. Dan shoes, kasut. Peralatan keselamatan. Jadi peserta sudah siap dengan alatan ini. Dia pun naik ke pentas di atas, dan pegawai teknik yang pertama akan keluarkan figure of 8 daripada carabiner. Pertama sekali beliau akan pasangkan figure of 8 dan masukkan balik ke dalam carabiner. Dan yang keduanya, safety line dimasukkan juga dalam carabiner dan dikuncikan balik carabiner tersebut. Jadi dengan itu peserta ini sudah sedia untuk turun. Okay? Safety line, dan yang ini adalah main line. Okay? Jadi peserta sudah sedia untuk turun, dan dia akan minta kebenaran dengan pegawai teknik yang kedua di bawah yang kita panggil belayer. Okay? On belay. Belay akan kata belay on, maknanya anda boleh turun. Jadi peserta akan kuncikan, pegang tali yang utama, dan bila beliau bersedia untuk turun, dia akan lepaskan dan dia akan turun. Kalau nak berhenti, berhenti. Safety line dikawal oleh belayer. Peserta tak buat apa-apa dengan safety line. Kita tali utama. Dan kita pun turun, dan kunci balik, turun, kunci balik.
Okay, sehinggalah peserta sudah turun di bawah. Pertama sekali, peserta ucap terima kasih kepada bilayer, okay, menjaga keselamatannya. Yang kedua, mengucapkan terima kasih kepada pegawai teknik yang pertama di atas tadi. Okay. Jadi sampai di situ saja. Okay. Bila sudah turun, peserta boleh keluarkan figure of 8 daripada karabina, keluarkan dan simpan. Okay. Jangan campak. Okay. Keluarkan tali daripada karabina dan peserta sudah bebas, boleh beredar. Jadi setakat di sini sajalah simulasi untuk tujuan kefahaman, ya, dan penerangan mengenai aktiviti tali tinggi abseiling. Sekian, terima kasih. Baiklah, daripada video sebentar tadi, saya telah melihat berapa persediaan perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas. Pertama sekali, sebelum pula, peserta perlulah memakai alat keselamatan untuk melakukan aktiviti abseiling. Yang pertama sekali iaitu helmet, hand gloves, harness, hardware seperti figure of 8, carabiner dan juga shoes. Dan semasa aktiviti abseiling pula, pegawai teknik pertama akan mengeluarkan figure of 8 daripada carabiner dan what are you guys doing? memasangkan figure of 8 itu dalam carabiner. Kemudian safety line pula akan dimasukkan dalam carabiner dan carabiner dikuncikan semula. Dan kemudian apabila peserta sedia untuk turun, peserta perlulah terlebih dahulu meminta kebenaran daripada pegawai teknik kedua. Pegawai teknik kedua ni dibawa dan dipanggil sebagai bilayer. Okey, jadi untuk meminta kebenaran tu, peserta perlu menanya seperti ini. On delay, kemudian pegawai teknik kedua akan menjawab on delay. Maksudnya peserta bersedia untuk boleh turunlah ke bawah. Dan peserta perlu memegang tali utama dengan tangan yang dominan dan dikuncikan. Kemudian apabila bersedia untuk turun, para peserta boleh lepaskan tali utama iaitu dengan membawa tali di sebelah belakang sisi untuk membolehkan longsoran ke bawah. Manakala untuk berhenti pula, para peserta perlu letakkan tali utama di sebelah belakang dan bawa ke belakang pinggul. Okey. Jadi para peserta perlu lakukan kedua-dua perkara tersebut sedikit demi sedikit, maksudnya langkah demi langkah lah, sehinggalah sampai ke bawah. Dan setelah sampai ke bawah, iaitu maksudnya selepas aktiviti abseiling ini, para peserta perlu mengucapkan terima kasih kepada pegawai teknik kedua yang telah menjaga keselamatan mereka semasa melakukan aktiviti abseiling, dan juga pegawai teknik yang pertama. Dan yang kedua, figure of 8 perlulah dikeluarkan daripada carabiner dan disimpan. Para peserta tidak boleh mencampakkan figure of 8 tersebut. Jika tidak, nanti hilanglah figure of 8 itu. Dan kemudian tali dikeluarkan daripada carabiner. Dan selepas itu, para peserta bebas bergerak dan beredar daripada tempat ataupun aktiviti abseiling. Okay, itu sahaja yang saya dapat simpulkan daripada Baiklah, kesimpulan yang saya peroleh daripada aktiviti abseiling ataupun tali tinggi, yang pertama sekali kita perlulah mengikuti langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Yang pertama sekali, memakai alat-alat keselamatan yang telah ditetapkan, mengikuti langkah-langkah keselamatan supaya kita tidak melakukan sebarang kesilapan ataupun berlaku sebarang kecederaan sewaktu melakukan aktiviti abseiling. Dan yang kedua, sentiasa mengikuti arahan yang dikeluarkan ataupun arahan yang telah ditetapkan oleh pegawai-pegawai yang melakukan aktiviti abseiling, sebab mereka ni lebih mahir daripada kita. Dan yang ketiga, kita perlulah sentiasa waspada, maksudnya berhati-hati dengan sebarang situasi yang kita hadapi. Jika tidak selamat, jadi kita perlu meminta pertolonganlah daripada pegawai-pegawai yang berkemahiran dalam aktiviti abseiling ini. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasihlah. Daripada aktiviti sebentar tadi, berapa refleksi yang dapat saya simpulkan, iaitu saya sebagai guru seharusnya berani mencuba sesuatu yang baru. Seperti dalam keadaan sekarang, iaitu sewaktu PDPR, guru perlulah sentiasa Baik.
mencuba kaedah, pelbagai strategi, teknik dan aplikasi yang dapat menarik minat murid dalam keadaan situasi pandemik COVID-19. Bukan sahaja hanya mengajar, tapi juga perlu bijak dalam mengatur strategi. Dan yang kedua, saya sebagai guru juga lihat aktiviti ini memerlukan suatu kepimpinan. Maksudnya, kita perlu mengikut arahan yang ditetapkan oleh pegawai-pegawai yang melakukan aktiviti Epseling inilah, supaya kita tidak melakukan sebarang kesilapan ataupun berlaku sebarang kecederaan yang tidak diingini. Jadi begitu juga dalam dunia pendidikan ni, kita perlu mempunyai ciri-ciri kepimpinan supaya kita dapat mengawal apa sahaja perkara yang ditetapkan ataupun kita jalankan, tanggungjawab yang kita jalankan dengan baik. Kalau kita tidak ada sifat kepimpinan, sudah tentu pelbagai tugas yang kita diamanahkan kita tidak dapat jalankan dengan baik. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.